Okey. Share. Siapa yang dah masuk tu share dulu. Saya beri masa lebih kurang 5 minit untuk kita hantar notifikasi kepada rakan-rakan di Facebook dan saya percaya tuan-puan yang melihat ataupun menonton siri live kali ini mungkin akan melihat di luar waktu sebenar, iaitu kita bersiaran malam ni pada 27 hari bulan Januari, pada pukul 8 malam. Saya akan bagi masa lebih kurang 5 minit untuk lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang masuk dan saya nak setting sikit lagi. Saya ada nak share screen lah. Okey, saya nak share screen kejap. Jadi siapa yang dah masuk tu, sesi ni dia akan makan masa lebih kurang sejam lah ya. Saya akan sharing apa kerja yang kita buat di belakang tabir dan juga mungkin kalau tuan-puan yang tak sempat lagi nak tonton sampai habis, share dulu. Share dulu dekat group, dekat dekat Facebook masing-masing ya. Okay, kita tak nampak ada lagi yang masuk dan kejap ya, saya nak setting dulu. Saya bagi masa lebih kurang 5 minit. Okay, kita setting kejap. Okay, saya share screen dulu. Share screen. Okay, kita tengok dekat Facebook. Kejap ya, saya nak setting. Awalnya Kak Fazilah, saya nampak dekat sini Kak Fazilah awal-awal dah klik notification. Kak Fazilah Hayati bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya ada plan juga nak jemput akak lah sebagai kita punya tetamu jemputan. Kita bercakap tentang topik yang terkini lah kan. Jadi insya-Allah lah kita akan hantar jemputan tu dalam masa yang terdekat ni. Seronok bersembang dengan Kak Fazilah ni sebab dia seorang yang sangat berpengalaman masa zaman kami sama-sama buat FBS dulu. Dia antara yang terhebat lah. Okey. Nampak tu Cik Su. Malam ni Cik Su. Cik Su dengan Kak Fazilah dengar tak? Suara saya jelas tak? Sebab apa? Saya baru setting mikrofon. Kalau tak jelas tu saya minta Cik Su call saya. Miss call je. Miss call. Sebab apa? Saya gunakan hotspot kan. Jadi kalau call tu dia akan terputus lah. Okay, kalau Kak Fazilah kata kawan lama Cik Iman. Kita long friend ago. InsyaAllah kita ada banyak lagi banyak topik menarik yang boleh dikongsikan dengan Kak Fazilah sebenarnya. Otai. Okay. Saya nampak Cik Su dah di komen tapi dah hilang dah. Kejap ya. Okay. Cik Su malam ni dia jadi penonton je. Cik Su dah mulakan sesi kita daripada semalam. Kejap ya, saya nak kena rename kejap nama saya. Rename. Ke tak payah? Tak payahlah. Sebab dah ada Cik Su sediakan dekat sini ya. Dekat sini. Tu kan nama saya dekat situ. So tak perlu saya nak tukar kod. Okay, sebenarnya siapa yang dah masuk tu tekan dulu butang share, tekan butang share banyak-banyak dan sebagai tanda sokongan kepada siri-siri behind the scene kita. Pada awalnya masa kita kami tim Luna Works meeting dengan Cik Su kan, saya terfikir bahawa antara kerja-kerja ataupun tugas-tugas yang saya lakukan kebanyakannya saya rasa proses nak siapkan poster, nak buat copywriting tu sebenarnya boleh dikongsi. Maksudnya saya rasa sangat rugi kalau macam buat kerja seorang-seorang kan. Especially sejak mula PKP tahun lepas memang banyak jugalah sesi-sesi yang ataupun task-task tugasan menulis yang saya buat seorang-seorang dan saya terfikir what if kalau tugas-tugas saya tu dikongsikan secara live sambil saya buat
copywriting ke, sambil saya buat poster, nak share secara live lah. Dia secara santai je. Dan kalau kita tengok sebelum ni, yang trending sekarang, ramai yang join live, menonton orang influencer yang main game. Jadi saya terfikir, what if, apa kata kalau tuan puan menyertai sesi live yang lebih berilmiah lah. Maksud kita ada sekurang-kurangnya kita belajar sesuatu lah daripada sesi kita. 5 minit yang pertama dah pun berlalu, sekejap je, pejam celik dah 5 minit dah. Dan sebenarnya plan awal juga kita nak cerita lah kita punya idea kan. Idea awal ni kita nak invite lah, kita nak invite kawan-kawan di Lunaworks ni, dekat kawan-kawan Facebook ni, supaya sama-sama masuk Zoom dan kita sembang-sembang sambil saya siapkan kerja. Tetapi Cik Su cakap nanti nanti muka saya tak keluar pula. Tak apalah. So jadi kita ada satu grup sebenarnya yang mana kita bagi e-book apa dicantum. Kita sekarang ni malam ni kita nak sambung topik e-book cantum. Apa dia e-book cantum ni? Sebenarnya cantum ialah akronim kepada cerita apa nak tulis di media sosial. Yang ni idea Cik Su lah. Kan e-book saya cuma cadangkan yang kita buat behind the scene, nak buat poster kan. Tapi Cik Su cakap why not kita buat poster menghasilkan e-book. Kalau tuan-puan yang belum tahu, kita sebenarnya hari tu ada buat kelas macam mana kita nak buat e-book ya. Kelas e-book menggunakan aplikasi Canva, dan malam ni saya nak share sikit lah sambungan kepada siri pertama semalam. Semalam dia cerita tentang A. Apa dia akronim A tu, kita nak cerita tentang apa di media sosial menggunakan huruf A. Jadi kalau tuan-puan yang dah terlepas tu boleh scroll semula Facebook page, dan kat situ ada link sebenarnya untuk dapatkan e-book. Kalau tuan-puan, kalau Cik Su online, Cik Su boleh tinggalkan link tu lah. Tetapi sebelum saya nak buat poster yang seterusnya ataupun nak buat muka surat e-book yang seterusnya yang bermula dari huruf B, ada 10 poin malam ni. Tetapi saya nak share, saya kena juga tukar borang yang ni. Sebab apa? Kalau guna Google Form ni nanti dia akan jadi 2 kerja. Yang mana bila kita nak blastkan email ke, nak blastkan SMS pada tuan-puan, nanti kita terpaksa export dia punya maklumat. Lepas tu kita nak kena masukkan ke dalam on page semula kan. So tuan-puan bertuahlah malam ni sebab saya akan tunjukkan macam mana sebenarnya nak membina, tiba-tiba ada selit satu lagi, topik macam mana nak membina borang prospek. Maksudnya sebelum kita launch apa-apa produk ataupun apa-apa e-book lah kan, kita akan kumpul dulu senarai nama yang berminat dengan produk kita tu. Dan dia macam pre-launch lah. Okay. Jadi saya nak tunjukkan secara live. Kalau tak nampak saya punya screen, boleh beritahu ya. Sekejap saya kena buka. Kalau tak nampak komen, kejap ya. Saya pun tak tengok lagi apa dia dekat WhatsApp kan. Baru nampak ni, saya baru buka ni dekat Facebook, ada lagi kawan-kawan kita yang dah masuk. Nazlina Az. Yang ni pun saya memang nampak perasaan lah dekat kita punya siri-siri live selalu join juga. Lepas tu kita ada Syarik Ramli. Assalamualaikum Cik Su dan Lunaworks. Itulah saya boleh panggil nama saya Cik E. Cik E sebab saya tak tukar lagi nama kat situ kan. Okay, boleh panggil saya Cik E, dan kalau ada apa-apa nak tanya sepanjang kita bersiaran ni, boleh tanya je, boleh tinggalkan komen dekat situ dan insyaAllah saya boleh jawab lah. Kita santai je sesi malam ni. Sebenarnya konsep dia ialah saya ataupun kami tim Lunaworks, kita berkongsi share screen behind the scene macam mana kita
buat kerja di belakang tabir. Sebenarnya malam ni saya nak siapkan borang prospek yang mana tuan-puan sebenarnya boleh download e-book. E-book ni percuma je kita nak bagi, yang mana e-book cantum ni ialah cerita apa nak tulis di media sosial. Semalam Cik Su dah share 10 poin yang penting yang bermula dengan huruf A. Jadi kalau tuan-puan terlepas sesi tu, tuan-puan boleh scroll balik. Dekat wall kita memang ada sesi live tu, dia tak hilang. Okay. So saya nampak Ines Lina Ash. Hai. Terima kasih tekan butang share sebab lagi ramai orang tengok ni, lagi ramai orang yang menambah ilmu malam ni. Jadi hasil tekan butang share tu, insya-Allah kita ada bahagian masing-masing. Insya-Allah. Saya rasa saya kena tukar juga nama ni. Sekejap saya tukar nama ni. Saya nak rename kejap. Kenapa saya rasa macam ada bunyi orang sembang. Okey, saya dah rename dekat situ. Okey, boleh panggil saya Cik I ataupun saya punya Facebook ialah Iman Syifu, EIMANSHEFU. Panggil Iman boleh, Cik I pun boleh. Cik I lagi senang lah kan. Okey, kita sebenarnya nak bagi e-book percuma, e-book edisi cantum yang mana cantum ialah akronim kepada cerita apa nak tulis untuk media sosial. Okey, jadi saya nampak Cik Su kata Waalaikumsalam. Dan Cik Su mereply komen-komen dekat situ. E-book cantum, betul. Edisi cantum. Okey, Cik Su sebenarnya dah sediakan link tu. Apabila tuan-puan klik link yang diberikan tu, dia akan pergi kepada Google Form ni. Jadi bila saya tengok Google Form tu, nanti kan maklumat dekat Google Form ni nanti kita akan jadi dua kerja pula. Kita nak kena transfer maklumat tu ke dalam sistem kan. Jadi saya nak buat siap-siap borang yang lebih mudah lah. So, jadi tuan-puan boleh nampak macam mana cara saya buat borang prospek lah malam ni. Tiba-tiba belajar on pay kan. Okey. Borang prospek ni kita gunakan untuk tuan-puan isi borang tu lah. Senarai, prospek, kumpulan. So kita akan buat dulu kumpulan baru. E-book cantum. Okay, so kita akan senarai borang. Kita buat borang baru. Bina borang baru. Tajuk dia. Okey, kita letakkan kod dulu. So tuan-puan yang nak dapatkan e-book ni nanti boleh klik link ya. Yang ni saya sedang tunjukkan cara nak buat borang prospek. Borang prospek ni ialah borang yang mana prospek ataupun bakal pelanggan anda isi sebelum kita launchkan produk. Dalam kes kita malam ni sebenarnya kita nak bagi e-book secara percuma, tetapi e-book tu kita sedang dalam proses nak buat dan saya nak kongsikan behind the scene macam mana kita buat e-book tu. Dan sebelum buat e-book tu kita kena sediakan borang prospek. So saya buat borang prospek ni. So kod dia cantum. Tajuk dia hebahan. Hebahan dululah. Saya letak sini hebahan. Kenapa? Hebahan ni maksudnya tuan-puan berminat untuk dapatkan maklumat terkini sama progres kita punya e-book ni. Kalau dah siap, tuan-puan akan jadi antara orang yang pertama lah dapat link untuk untuk download tu. Sekejap Hebahan e-book. Cik Nik nak dah masuk dah. Masuk. Masuk. Cantum B, huruf B. Cik Nik, sebenarnya saya memang kena terus buat lah huruf B tu, tetapi saya kena buat siapkan borang prospek dulu supaya lebih mudah lepas ni tak buat dua kerja. Hebahan e-book cantum. Ya, Bunga Ashikin. E-book ni adalah percuma. Kita nak bagi percuma je supaya tuan-puan
di LunaWorks ni kita, boleh belajar banyak lagi. Dan sebenarnya pada hari Ahad ni kita ada kelas. Kita ada kelas content planner yang mana kita belajar macam mana nak susun konten. Yang tu kejap lagi saya sharekan. Tapi saya nak siapkan yang ni dulu. Bahan e-book cantum. Lepas tu penerangan dia. Penerangan e-book percuma diberikan kepada followers lunaworks.co. Lunaworks. Macam Cik Su semalam kan, nervous. Tu yang tak jumpa tu. Lepas tu typo pula. Jadi dah tu typo kan. E-book percuma diberikan kepada followers LunaWorks untuk idea menulis konten di media sosial. Siapa yang dah masuk tu tekan butang share banyak-banyak, dan insyaAllah jika sambutan memberangsangkan, kita akan cadangkan untuk bagi hadiah lah kepada top sharer. Ada token lah kepada siapa yang rajin share tu. Dan setakat ni kita punya record share tu dalam 56 share paling banyak tak silap saya. InsyaAllah dalam masa setahun ni kita bagi konten. InsyaAllah lepas ni beribu-ribu share pula. Ya, okay. Cik Su cakap free. Betul, memang free kita punya e-book ni. Jadi malam ni saya nak tunjukkan macam mana kita buat e-book tu. Jadi dia ada berapa banyak alfabet. Semalam kita start dengan A. Hari ni kita start dengan buat dengan B. Tetapi saya nak siapkan borang ni dulu. Borang yang mana tuan-puan isi borang ni dulu untuk tuan-puan dapatkan hebahan sama ada dah siap ke e-book ni, in progress ke, dah ada huruf apa. Actually kita akan share, tak ada apa-apa yang kita rahsiakan lah. Okay, gambar ni kita e-book cantum. Gambar ni kita skip dulu. Teks. Isikan borang ini dengan lengkap supaya pihak kami dapat menghantar maklumat terkini tentang status e-book cantum. Okey, lepas tu kita buka, kita tengok semula dekat maklumat yang dekat borang asalnya. Cik Su minta nama, email. Tuan-puan kena letak nama, kena letak email, lepas tu nombor telefon. Okey. Guna moden, jualan produk ke pendaftaran acara. Buat pendaftaran acara lah. Lepas tu direct, masukkan dekat marketplace, e-book, social proof pun kita aktifkan. Kita tak ada affiliate, tak perlu affiliate. Lepas tu kalau dah siap tu, okey. Sebaik saja tuan-puan dah isi isi borang tu, nanti tuan-puan akan dibawa ke halaman yang mana kita ada group lah. Kita ada group e-book ini. Saya copy. Sebaik saja dalam masa 5 saat tuan-puan, ataupun saya rasa saya letak 3 saat lah. Jadi senang. Sebaik saja tuan-puan dah hantar, dah submit dah submit borang tu, terus dibawa ke halaman ni lah, bit.ly/group edisi cantum ni. Dan saya minta kalau Cik Su online sekali ni, Cik Su boleh tak tukar setting tu, mungkin di halaman masa nak request group tu tak perlu dah kita minta maklumat lagi. So kita memudahkanlah proses untuk
apa ni, Tuan Puan dapatkan e-book ni. Tu tajuk, paparkan tajuk maklumat ya, yang sekarang ni saya tengah setting borang untuk Tuan Puan isikan untuk dapatkan hebahan e-book ni. Terima kasih kepada siapa yang baru masuk tu. Kita tengok ada Tuan Arif Irfan. Arif Irhan. Assalamualaikum Puan dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat malam. Pagi. Saya suka pagi. Dari pagi sampai ke malam kita tetap pagi. Usahawan-usahawan ni dia kena semuanya mood pagi belaka. Walaupun tengah malam kami lebih suka Tuan Puan ada semangat pagi tu. Pagi. Terima kasih Cik Liz ke yang bagi link tu behind the scene pembinaan borang ONPE. Betul. Kita tengah buat borang ni untuk Tuan Puan download e-book. Dah 20 minit tak start lagi kan. Tak apa. Kurang-kurangnya Tuan Puan tahu bahawa di ONPE kita ada fungsi prospek. Prospek ni Tuan Puan sebelum nak launching produk tu Tuan Puan sebenarnya boleh dapatkan kejap saya rasa saya buat borang prospek tadi. Kejap. Copy. Ni betul-betul behind the scene lah malam ni Cik Su. Kalau ikutkan kita punya point malam ni ialah B. B kita nak tulis apa e-book tu. Saya cerita teruslah. Kan nak tunggu siap. Borang prospek kan lambat. Saya rasa saya dah tersalah buat. Saya buat borang actual e-book tu. Okay, B malam ni saya beritahu siap-siap lah pada siapa yang dah masuk ni. Mana saya ingat lagi muka Puan masa kelas Ahad. Saya jadi pak bacak je masa kelas tu. Tuan Arif. Tuan Arif lagi hebat lah Facebook Live kan. Tak silap saya Tuan adalah salah seorang daripada tim Sifu Live. Tak silap saya kan. Saya rasa saya pun pernah tengok Tuan punya sesi live yang sangat bersemangat tu kan. Jadi bila kita jumpa orang yang lebih berpengalaman daripada kita dengar, kita banyak mendengar lah kan. Okay. B kita malam ni kita nak belajar macam mana apa yang kita nak tulis dekat social media. Kita nak tulis tentang B, iaitu buku, B bila, bagaimana berita, bahan-bahan, dan kalau tuan-tuan boleh tengok dekat situ lah kan. Saya dah terus tunjukkan skrin lah. Tapi kita tak start pun. 30 minit yang pertama ni tak start pun lagi. Okay. Terima kasih siapa yang dah masuk tu. Kita tengok ada berapa mata tu kejap tengok. Ada berapa mata tu macam saya tak nampak ada berapa mata, tapi tak apalah. Terima kasih kepada tuan-puan yang dah masuk tu. Jangan lupa tekan butang share banyak kali pun tak apa dekat grup-grup, sebab ilmu kita malam ni sangat menarik lah, dan insya-Allah hasil daripada butang share tuan-puan tu kita tak tahu siapa yang direzekikan ilmu malam ni, belajar sesuatu kan. Daripada hasil tekan butang share yang sangat mudah tu je. Okay. Baik admin. Okey, MNBB Basir. Tuan ke puan tu, terima kasih kerana menyertai sesi live kita malam ni. Malam ni saya seorang je. Semalam Cik Su seorang, malam ni saya seorang. Tapi Cik Su adalah komen dekat situ kan. Cik Su jadi penonton je malam ni. Ada kata baik admin, saya tunggu dengan sabar. Kena sabar menunggulah, kita baru je mulakan e-book ni. Malam ni kita nak buat B lah, slide B. Tuan-puan bolehlah belajar Canva malam ni. Tengok kita macam mana kita buat kan e-book tu menggunakan Canva sahaja. Okay. B bagaimana berita, bahan-bahan, dan dah sekali ialah bangkit. Nanti saya akan ceritakan lah dia punya setiap satu point tu. Dan Arif kata saya sendiri pun masih lagi banyak kena belajar. Kita memang belajar sehingga ke hujung nyawa kan. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak yang kita tak tahu. Itu yang saya percaya, ramai yang semakin kita menambah ilmu, semakin kita rasa banyak lagi sebenarnya aku tak tahu ni. Banyak lagi yang kita nak kena belajar. Okey. Yang dah tolong reply kan tu tim kita, Cik Liz ke Cik Su tu, terima kasih sebab tolong reply. Saya rasa saya dah
saya kena buat semula e-book ni, tapi saya nak copy dulu penerangan dia. Book cantum, sebab saya rasa saya dah terus buat dia punya apa? Dia punya borang actual. Borang actual ni untuk e-book yang dah siap. Kalau borang prospek tu, e-book belum siap ataupun produk kita belum siap, tapi kita nak penonton tunggu ataupun penonton dah bagi nama dulu lah, dah beli tiket dulu dah. Beli tiket awal-awal sebelum kita launch. So, yang ni saya perlukan link ni. Tuan-puan kalau belum ada link OnPay, nanti saya bagi link untuk daftar OnPay. Yang mana OnPay ni saya sangat recommend. Saya pakai OnPay start tahun 2015 tak silap saya. Dan masa tu 2015 saya buat tu e-book mudahnya menternak page, yang mana pertama kali saya buat e-book dan diautomasikan, yang mana automasi ni maksudnya kita tidur pun duit masuk. Duit masuk dan barang dah siap dihantar. Kata contoh kita pasang je iklan, lepas tu pembeli bank duit buat bayaran dan automatik terima e-book tersebut. Masa tu ingat lagi SMS lah, ada SMS notification masuk. Memang setiap kali masuk tu tak silap saya harga e-book tu RM25 ke macam tu lah. Masa tu saya jualkan RM25 masuk masa tu. Dan dalam dunia digital ni sebenarnya tuan-puan, digital marketing, istilah tidur pun duit masuk tu memang betul sebenarnya. Dia bukan tipu lah. Memang betul sebenarnya. Dan insyaAllah kalau tuan-puan ada buat e-book sendiri, kita boleh kongsikan lah dia punya flow tu menggunakan OnPay. So sekarang ni saya kena buat juga borang OnPay tu. Sebab apa kita tak nak buat kerja banyak kali. Saya rasa ni borang actual. Kejap senarai prospek. Prospek tu baru buat borang. Tambah borang prospek baru betul dah. Kumpulan prospek. Ni baru betul. Kod cantum. Hebahan cantum lah. Sebab tak nak kelirukan hebahan cantum. Tajuk borang ni tadi kita ambil semula. Wait, copy. Idea menulis konten. E-book cantum. Kalau ada soalan boleh tanya, sebab saya sebenarnya konsep kita ialah hebahan e-book. Cik Syarif kata saya dah isi borang, semoga bermanfaat. InsyaAllah. Terima kasih sebab dah isi borang. Nanti Tuan Syarif akan dapat notification. Dan sebenarnya pada borang tu kita dah sedikit lah, kalau tuan-puan perasan, kalau tuan-puan tak isi pun borang ni dan tuan-puan terus klik link tu, nanti dekat grup tu nanti kita minta semula sama ada tuan-puan dah isi borang ke tak kan. Jadi tujuan saya nak buat borang prospek ni supaya tuan-puan dah tak buat 2 kali dah. So tu yang saya tengah buat borang ni. E-book percuma. Okey. Kopi memang kita nak bagi percuma ni. Dan ada banyak masuk ni. Ini page rasanya celoteh abang comel form. Dan share puan pagi kita sentiasa pagi, usahawan daripada pagi, tengah hari, siang, malam, semua kita pagi. Ini kalau malam tu dia nak tidur dah kan, pagi. Dan tuan-puan yang mengikuti sesi live di waktu pagi, memang selamat pagi lah, memang betul. Tapi kita sebenarnya telah merakamkan waktu malam dan sesi live yang sedang berlangsung ni pada jam
8:29 PM. Dah setengah jam dah, janji sejam saja kan. Biasalah kita Dunan Works memang memungkiri janji selalu. Janji nak sejam je. Tetapi mungkin kita sejam setengah, 2 jam, tak tahu kan. Okay. Yang ni saya tengah siapkan. Gambar ni tak perlu teks ni, kita masukkan kejap. Itulah dia jadi macam semalam gelakkan Cik Su sebab Cik Su nervous. Cik Su tak jumpa kan. Dia bila kalau kita dah share screen ni, memang nervous tu berganda-ganda lah. Melantun-lantun orang kata kan. Paparkan tajuk, sistem chat, tak payah chat dengan kami lah. Gambar pada borang, paparkan gambar pada borang je lah. Kita nak tuan-puan masuk nama, email, kita wajibkan nama, wajibkan email. Tapi kita tak letaklah sahkan. Nanti Cik Su kata nak nama, email, nombor telefon, nama bisnes, nombor telefon. Paparkan medan wajib kan, wajib ada nombor telefon sebagai maharnya. Wajibkan ruangan tambahan. Cik Su nak apa ruangan tambahan ni? Nama bisnes. Saya tukar sikit. Nama perniagaan. Contoh. Kalau ada buat perniagaan. Nak juga kan. Pembayang. Pembayang. Contoh nama perniagaan. Pembayang sama ada nama SSM, nama produk, nak letak nama produk pun tak apa. Nama produk, nama SSM ataupun nama produk lah ni. Panjang sangatlah pula pembayang dia, macam nak buat teka-teki pula. Tip contoh. Kawan-kawan Forever Living boleh letak situ. Forever Living business owner. Dia Forever Living, dia bukan agent, dia bukan stockist, dia ialah business owner. Kita panggil FBO, Forever Living Business Owner. Sebab apa? Kita tak ada associate dengan company, kita pemilik perniagaan sendiri. Okay, data. Kita nak apa lagi? Cik Su, data ni tak payah. Jadi Cik Su nak apa lagi? Cik Su nak jenis perniagaan, nama bisnes, jenis perniagaan. Cik Su boleh tak saya skip jenis perniagaan? Sebab nama bisnes dengan jenis perniagaan macam lebih sama kan. Adakah tuan-puan berniaga full time? Full time ke? Kena jawab lah. Wajib lah. Drop down ke? Drop down. Siapa lagi tu? Cik Su, ringkaskan pun tak apa, borang. Okay. Now I drop down. Label. Oh. Alamak. Tak boleh lah pula. Tak apalah. Selain tu, Cik Su kata banyak lah pula kan. Banyak ni. Banyak pula. Cik Su kata ringkaskan. Adakah full time? Checkbox ke? Ya. Tidak. Okey. Lepas tu Cik Su nak yang ni skip pun boleh kan. So kita akan hantar maklumat lah kepada tuan-puan. Aktifkan akaun. Okey, kalau ada tawaran. Okey, bawa prospek ke laman utama. So selepas tuan-puan isi sahaja borang tu, tuan-puan akan dibawa ke halaman ini.
Ha. Cikgu nak suruh cepat lah tu. Suruh start kan. B apa? B. Tadi saya dah share sikit lah. B tu ada apa. So kita ni betul-betul behind the scene ni cikgu. Lain cikgu suruh buat, lain pula saya buat kan. Macam betul lah dia. Dari tadi, dari tak dapat link terus isi. Apa maksud dia? Link ebook. Link ebook. Kita akan siapkan ebook tu dalam tempoh beberapa hari lah. Jadi hari ni kita sebenarnya nak behind the scene macam mana kita siapkan ebook baru yang kedua sebenarnya. Siri yang kedua. Masukkan dalam masa 3 saat. Sebaik saja tuan-puan isi borang tu, tuan-puan akan dibawa ke link tersebut. Lepas tu halaman terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Join group FB. Yang ni semua automatic tuan-puan. Ni ilmu yang mana sebenarnya tuan-puan kalau buat kan, buat borang prospek ni insya-Allah duit masuk. Waktu tidur pun duit masuk. Dan tetapi buat masa ni kita hanya akan kongsikan tentang on-pay ni di dalam group ebook. Kita ada group sebenarnya kelas lah, kelas macam mana nak buat ebook. Dan kelas tu kita dah rakamkan, kita dah buat rakaman. Ini sebenarnya apa? Butang checkbox. Okay. Okay. Kita cuba simpan dulu borang, kita tengok macam mana rupa borang kita ni. Okay, gambar tak ada lagi. Nanti kita akan tambah gambar. Tuan-puan kena masukkan nama, email, nombor telefon. Adakah kena letak nama perniagaan contoh. Okay, saya kena ubah lagi bahagian ni. Mungkin saya akan skip dulu part saya buat ni sebab nak edit lagi kan. So nanti kita akan gantikan link yang kita tinggalkan di ruangan komen tadi dengan link yang barulah. Okay. Ada sikit lagi saya nak edit di bahagian ini. Nak kena edit dan insyaAllah ilmu tentang on-pay ni, macam mana kita nak buat borang prospek ni boleh belajar dalam group, dalam kelas ebook yang mana kita dah pun buat live hari tu dan kita ada rakam kelas tu dan tuan-puan yang berminat nak belajar macam mana nak buat borang prospek, macam mana nak buat ebook yang kita sedang buat ni, bolehlah dapatkan rakaman group rakaman tersebut di dalam Facebook group khas dengan yuran tak silap saya hari tu berapa, RM50 tak silap. Nanti saya minta Cik Su tinggalkan link untuk rakaman kelas rakaman ebook tu. Okey. Dari kat situ saya tengok link ebook sebenarnya tak faham. Bunga Ashikin tak faham part mana. Kita sekarang ni saya tengah tunjukkan cara nak buat borang prospek yang mana kalau kita buat ebook ni instead of kita bagi letak masukkan Google. Alamak. Sekejap nampak tak share screen? Instead of kita isi dalam borang prospek tadi, so kita nak nak terus bagi tuan-puan isi borang borang di on-pay. Jadi saya tunjuk macam mana nak buat borang lah tadi. Okey, dan kita tak siap pun lagi sebab ada sikit lagi nak kena edit dan dah pukul 8.38 barulah kita nak start kongsikan. Sebenarnya kita nak buat behind the scene, nak buat siapkan ebook ni untuk tuan-puan. Tuan-puan yang berminat nak dapatkan ebook tu, gunakan dulu link yang Cik Su yang dah bagi tadi. Dan saya nak buka ebook. Semalam Cik Su dah buat 10 poin. 10 poin 10 poin yang pertama. Okay. 10 poin yang pertama tu Cik Su dah kongsikan semalam dan malam ni saya sambung lagi dengan huruf B. Huruf B. Jadi ebook cantum ni tentang apa? Tentang apa yang kita nak cerita, apa yang kita nak tulis. Apa yang kita nak tulis. Boleh nampak saya punya skrin ni? Kita live sekarang ni
nak siapkan e-book. Yang mana Cik Su semalam dia dah start lah. Daripada semalam hari Selasa kan. Hari ni Rabu. Malam Rabu. Semalam Cik Su start dengan A. Huruf A ni dia ada 10 point. Kalau kita nak menulis di social media, bermula dengan huruf A, idea apa kan. Baru masuk isyak kan. Thank you Cik Su. Cik Su sharekan link kelas pun, link kelas gambar pun ada. Kita ada kelas gambar. Ya ke Cik Su kata Cik Su buat 5 je. Sebab semalam pun duk sembang banyak kan. Cik Su actually kita nak live ni behind the scene, kita siapkan kerja. Sebab tu Cik Su kalau kita buat kerja sambil bersembang memang tak siap lah kan. Jadi saya sebenarnya behind the scene ni, tuan-puan boleh tengok skrin saya macam mana saya siapkan e-book sebenarnya. Dan semalam Cik Su dah buat 5 ya. A, ayat inspirasi. A, 1 ayat, 2 ayat. Ketiga ialah aktiviti. Cik Su memang comel. 5 je kan. Yelah sejam tak sempat nak buat sampai 10. Katakan 1 point tu 10 minit kan. 10 minit kejap je tu. Ni sembang-sembang tadi dah nak dekat sejam kan. Okey, huruf A, apa lagi kita nak tulis? Apa idea nak tulis? Cerita apa? Huruf A, aktiviti, alasan. Itulah memang saya rasa antara yang paling banyak Cik Su explain semalam tentang alasan lah. Tuan-puan tengok je dekat scroll je dekat kita punya page ni akan nampak lah dia apa yang Cik Su cerita semalam sampai alasan. Alasan banyak lah. Dan juga being asli. Yang ni being asli. Dia ada campur-campur sikit kan Cik Su. Dalam gelabah Cik Su tu, dalam dalam nervous Cik Su tu banyak juga slide dia dah siap ni. So being asli. Saya rasa saya akan sambung lah dengan huruf B. Okay, macam mana saya nak sambung huruf B? Kita pergi dekat sini, kita duplicate je. Duplicate page ni. Yang mana semalam Cik Su macam mana kita ungroup dulu. Sebab apa? Saya nak ubah ni huruf B pula. Huruf B. Huruf B ada 10 point. Kalau tuan-puan ada masa malam ni, bolehlah tengok terus saya punya cara buat buku. Buku. B untuk buku. Tuan-puan kalau gunakan Canva ni, kita tak boleh right click. Saya nak tunjuk kalau right click, kalau kita paste kan, right click, paste dekat sini boleh, tetapi kalau nak nak paste objek, gambar, dia tak boleh right click. Dia kena gunakan Ctrl V, shortcut dia. Betul Cik Nik. Betul. Saya setuju kan Cik Nik punya komen tu. 5A lagi Cik Su bagi bonus. Kita tak nak lah kita alasan. Itu alasan tu Cik Nik. Alasan A. Taklah kita nanti e-book yang full nanti tuan-puan tengok apa lagi 5A tu kan. So malam ni kita ada buku. Cik Su cakap, Cik E kalau besarkan skrin Canva pun okey. Semalam masa Cik Su lupa nak besarkan skrin. Itulah Cik Su, saya kejap saya besarkan skrin. Yang ni besarkan skrin. Semalam Cik Su buat kan dia jadi skrin dalam skrin gitu. Skrin dalam skrin lah. Okey, bagus jugalah dia punya skrin ni besar, tak nampak sangat muka saya penuh skrin kan. Bagus. Betul. Cik Su dah pinkan. Cik Su dah pinkan. Macam mana? Okay. Cik Su dah pinkan lah link-link yang tuan-puan kena klik kat situ. So kita dah 8.43, tak start lagi. Lagi lambat pada Cik Su semalam. Cik Su 8.20 kan start. Saya 8.45 baru start. Okay, B, buku. Gunakan ayat-ayat seperti kami. So dekat sini.
Saya akan delete kongsi. Okay. B, maksudnya tuan-puan yang tengah kekeringan idea, tuan-puan boleh gunakan huruf B untuk buku dengan kongsi. Kongsi tentang buku yang anda baca dan bermanfaat. Tak nampaklah pula saya punya ni. Kongsi tentang buku yang anda baca dan bermanfaat. Kongsi tentang buku yang anda baca secara ringkas. Biasanya tuan-puan kalau nak tulis tentang konten ni kan, tuan-puan tulis 100 perkataan dan kat atas. Dia sekejap je nampak je macam banyak kan 100 perkataan tu. Dia sebenarnya macam Cik Su lah, sebab saya banyak belajar daripada Cik Su. Cik Su buat 350 perkataan tu macam senang sangat. Jadi bila kita cakap tentang 100 perkataan, sebenarnya bagi kami sangat mudah lah untuk completekan 100 perkataan. Dan macam mana nak dapatkan semua skill ni, sebenarnya tuan-puan boleh daftar. Kita ada banyak kelas konten, kelas menulis. Yang mana Cik Su ajar macam mana kita nak menulis. Yang ni ibu ni kita nak bagi percuma je. Secara ringkas, kongsi tentang buku yang anda secara ringkas dan bermanfaat kepada pembaca, kepada followers lah. Yang ni kepada di Facebook dan hasilkan poster yang menarik untuk dibuat naik ke Instagram. Yang ni saya buat simple je lah sebab kita dah 8.45. Contohnya, nak bagi contoh juga ni. Contoh buku tentang, kalau tuan-puan ada ejen, dia memang bagus cerita tentang, contohnya buku tentang 4 quadrant, 4 quadrant ataupun tentang Rich Dad, Poor Dad, tentang konsep kuadran. Kalau siapa yang pernah baca buku ni memang dia tahulah buku ni adalah antara buku yang bagi saya wajib untuk setiap founder ceritakan kepada ejen dia supaya kita dapat berkongsi ilmu tentang mindset, macam mana orang bisnes perlu berfikir sebenarnya. So contoh buku tentang konsep 4 kuadran. Saya tak tahulah bahasa Melayu dia betul 4 kuadran kot. Yang dikongsikan, yang dimuatkan dimuatkan ke dalam buku. Contohnya konsep, contohnya menulis, contohnya mengulas lah, buat ulasan. Buat dia punya sinopsis je. Tak adalah cerita semua apa benda dalam buku tu kan. Kita buat sinopsis je. Cik E punya tak jadi screen dalam screen. Semalam jadi bertimpa-timpa. Saya tak pasti Cik Su buat magic macam mana semalam. Dia macam screen dalam screen dalam screen dalam screen. Wah, saya rasa macam hebat lah Cik Su buat. Saya terfikir macam mana Cik Su buat ni. Macam tu lah. Tertanya-tanya pula saya kan. Cik Su memang pandai buat magic. Bakat Cik Su, bakat yang terendam. Terendam dan terpendam. Ialah buat magic macam tu lah. Okay. Kenapa saya kata hasilkan poster? Sebab dekat Instagram dia lebih kepada visual kan. So dekat Facebook kita banyak kepada teks, lebih kepada teks. Jadi tuan-puan boleh tulis nota kat situ. Facebook perlukan lebih banyak teks, dan dekat Instagram lebih kepada visual, pada gambar lah, gambar yang cantik. Dan dekat
dekat dekat Canva ni banyak sangat gambar cantik. Tetapi tuan-puan kena upgrade lah. Ambil Canva Pro dalam RM54 je lah macam tu kot sebulan. So berbaloi lah, sangat berbaloi sebenarnya. Contohnya mengulas tentang konsep 4 kuadran yang dimuatkan ke dalam dimuatkan ke dalam buku Rich Dad. Yang ni buku sangat wajib lah bagi saya. Rich Dad Poor Dad. Saya belajar Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki ni pada tahun 2003 ke 2003 masa saya masih study dulu lagi. Awal saya belajar tentang ni. Dulu memang ambil course marketing, tapi dalam kelas tak adalah dia ajar ni. Tak ada. Masa tu saya join network marketing kan. Dia ajar banyak sangat ilmu tentang four quadrant ni. Rich Dad Poor Dad. Lambat je saya menulis. Lambat lah Cik Su. Kita siapkan kerja boleh sembang macam ni. Rich Dad Poor Dad. Okay, hasil. Hasilnya pembaca. Biasanya pembaca kalau kita tulis tentang buku especially kepada founder, kalau rasa macam tak ada idea sangat dah, ulas je, buat ulasan tentang buku. Sebab apa, bila kita bercerita tentang buku, dia menunjukkan kita membaca. Salah satu ciri pemimpin ataupun dia punya habit ialah membaca. Banyakkan membaca buku. Jadi kadang-kadang kita beli buku tu memang sangat menarik, tapi kita jadikan hiasan saja di library. Okay. Pembaca akan terbuka minda tentang sebenarnya ilmu keusahawanan dan lebih jelas dengan hala tuju. Perniagaan. Ni Tesla. Terima kasih kerana menyertai sesi live kita. Macam movie Inception. Ni Tesla cakap mimpi dalam mimpi. Sorry saya tergelak. Sebab ini memang betul ni Cik Su kan. Mimpi dalam mimpi. Tapi semalam Cik Su dalam Cik Su. Memang betul. Cik Su buat magic nombor 1 lah. Yang bagus tu Inception kan. Inception tu dia saya rasa berat sangat dia punya movie. Jadi dia menunjukkan memang berat lah pemikiran. Macam Cik Su dia seorang yang pemikir kan. Jadi memang sesuai lah tu movie tu. Cik Su pernah tengok tak Inception tu? Lambat ni. Lambat siap kita ni. Okay. So pembaca akan terbuka minda tentang ilmu keusahawanan dan lebih jelas tentang hala tuju perniagaan. Okay. Rich Dad Poor Dad ni oleh penulis Robert T. Kiyosaki. Saya rasa betul Robert. Ada T kan kat situ. Kalau tak betul nanti tuan-puan tolong komen nanti saya buangkan. Okay, kejap Cik E ni Luna Works, share tentang buku dan buat poster. Betul-betul. Okay, tekan je butang tu, Luna Works sama ada checklist ke kan yang ada bagi link tu, boleh tengok ada link kita buat poster lah sebelum ni. Hasil dia apa? Pembaca akan terbuka minda tentang ilmu keusahawanan dan lebih jelas tentang tuju perniagaan. Macam tu lah. Kalau especially founder lah kan. Founder, leader, stokis yang ada ejen-ejen bawah dia. Buat ulasan tentang buku Rich Dad Poor Dad ni. Walaupun rasa macam ketinggalan sikit kan. Tetapi tetap kena mengulas juga. Dia adalah satu buku yang orang kata evergreen lah. Dia punya ilmu tu evergreen. Jadi saya rasa memang skrin saya ni nampak lah lebih jelas kan. Jadi tuan-puan yang tak pernah gunakan Canva, kita tunjukkanlah macam mana nak buat e-book ni. Sebenarnya bukan kelas pun, kita share je skrin macam mana kita nak siapkan e-book ni.
So e-book ni kita ada A, B, C sampai Z. Semalam Cik Su cerita tentang A. A ada 10 poin sebenarnya tapi Cik Su share 5 poin saja. Katanya lagi 5 tu sebagai bonus lah. Masa full e-book dah siap tu nanti baru tuan-puan boleh tengok. Overtime lah Cik E. Itulah. Cik Nik, kita ada Cik Nik nanti lepas ni. Cik Nik esok sampai 12 malam. Cik Nik dia tuan-puan kan. Kalau Cik Nik punya sesi, tuan-puan kena slowkan volume sikit sebab switching dia memang dah sedia by default memang kuat lah. Dia punya bukan tuan-puan punya device tu yang rosak ke apa. Tak, memang Cik Nik ni punya suara memang melantun-lantun. Okay. So, tadi kita dah duplicate tentang buku. Kalau B ni ada banyak lagi. Kita ambil tadi. Poin yang seterusnya, saya nak ceritakan teruslah sebenarnya pada buku kita ada 10 poin yang mana mungkin malam ni nak tiru juga Cik Su, nak buat juga macam Cik Su, kita nak bagi extra tu masa full version lah e-book tu. Kita akan ceritakan sikit je lah yang ni bila, bagaimana. So kita ada B, bila, bagaimana. Saya rasa tuan-puan yang bijaksana, bijak bestari, dia tahulah idea nak buat macam mana nak menulis tentang buku. Bila ni apa? Kejap lagi saya cerita. Bagaimana, how to. So, Cik Nik Nok kata esok kita sampai pukul 12, 1 minit. Dah masuk hari yang seterusnya dah Cik Nik. Cik Nik, ni kita tuntut janji Cik Nik. Kalau sampai pukul 12 tu, mesti Cik Nik cerita sampai 10 poin kan. Tak ada dah extra-extra, Cik Nik cerita je semua. Lepas tu cerita tentang berita, bahan-bahan yang mana tuan-puan mungkin boleh agaklah tentang bakat, berbaloi. Yang ni memang antara poin-poin yang sangat penting sebab apa? Belajar, beramal dan bangkit. Nombor 10 ni memang antara idea-idea penulisan yang tengah trending. Orang tengah banyak down, bila kita cerita tentang bangkit, especially nak masuk raya, sekali jalan dengan kuih bangkit. Cerita tentang kuih bangkit berniaga. Memang orang sukalah baca ni. Tuan-puan, saya sangat galakkan tuan-puan menulis tentang bangkit ni. Okay, kita nak cerita tentang bila. Bila. Cik Su, mentang-mentang Cik Su jadi penonton ya. Banyak juga Cik Su ni. Banyak komen juga Cik Su kata Cik Nik Nok semangat. Cik Nik memang sangat semangat lah. Kita akan rasa semangat pagi dia. Pagi. Berjam-jam lah pagi tu nanti. Tuan-puan kena layankan lah. Dia kata pukul 12 kalau dia berhenti awal tu nanti kita tuntut pada dia. Kita nak tengok B yang seterusnya ialah bila. Tuan-puan kalau edit dalam Canva, dia kalau huruf kecil kan, tuan-puan klik je dekat sini. Kalau nampak kat situ uppercase. Jadi dia akan huruf besar semualah. Ya, cap semua. Okey, tuan-puan menulis tentang bila, waktu, yang, menulis tentang bila. Menulis tentang bila waktu yang terlibat, bila waktu yang sesuai untuk kita panggil kalau tuan-puan ada jual produk suplemen, especially jual suplemen, tuan-puan kena tahu waktu bila nak ambil suplemen tu, waktu bila kita menggunakan sesuai menggunakan produk tu. Menulis tentang bila waktu yang sesuai untuk menggunakan produk yang dijual. Mula. Ini sambil ia membantu
Ni retain. Kalau tuan-puan tengok teknik ataupun strategi kita nak dapatkan repeat order, kita kena buat retain. Retain macam mana kita nak retain customer. Jadi kita kena ulang-ulang cerita tentang, kata contoh, kalau supplement kan kita akan tulis semula bila waktu yang sesuai untuk menggunakan produk yang dijual. Ia membantu pelanggan untuk boleh nampak ke saya punya ni pop-up tu. Ia membantu pelanggan untuk apa? Untuk ikut pelanggan untuk menghabiskan. Biasanya kita kadang-kadang kan kalau kita jual produk especially yang jenis makanan kan, kita nak pelanggan tu dia cepat-cepat habiskan. Yang membantu pelanggan untuk segera habiskan produk dan menggalakkan pembelian ulangan, repeat order. Pembelian ulangan. Okey, lagi sekejap saya tengok ada siapa lagi yang komen saya tak perasan. Overtime. Tadi cikgu beritahu buku kalau boleh yang berkaitan dengan bisnes kita dan juga boleh sharekan sudut pandang kita. Ingat to be asli. Cikgu ingat to be asli maksudnya jangan fake lah. Remember to be original, natural and original. Dan pembaca rasa damai atau semangat lepas membacanya. Okey, siapa-siapa yang dah share tu. Cikgu cakap deep sangat cerita Inception tu. Cikgu tertidur, bangun balik tidur. Macam tu lah. Okey. Jadi siapa-siapa yang dah join kita pada malam ni, tekan butang share. Kalau tak nak tengok sampai habis malam ni, tekan dulu butang share. Yang penting, tekan butang tu yang penting. Supaya rakan-rakan yang lain, kalau bukan kita yang dapat ilmu malam ni, ada orang lain lagi yang dapat ilmu malam ni. Kan senang je nak buat pahala ni. Contohnya, menulis jadual. Masa pengambilan suplemen apa makanan tambahan. Tak apalah, saya tulis tu suplemen je lah. Contohnya, jika anda merupakan ejen produk kesihatan atau suplemen, boleh tulis macam ni lah kita siapkan e-book kan. Cik Nik kata tulen Cik E. Yes, tulen. Yakin tulen. Tulis, boleh tulis jadual masa pengambilan setiap suplemen dengan betul. Sebab apa? Suplemen ni dia kita tak boleh main makan je, main belasah je makan kan. Contoh apa-apa jenis suplemen lah, sebelum kita ambil suplemen, kata contoh kita kena cuci usus dulu, pastikan penyerapan nutrien yang optimum. Jadi benda-benda macam ni sangat membantulah dan pelanggan appreciate kita guide dia orang, bukan setakat kita, dia membeli je produk kita, dia guide sekali. Seorang pengedar yang bagus ataupun ejen yang bagus akan memberikan konsultansi produk yang tip-top lah. Boleh tulis jadual masa pengambilan start suplemen dengan betul. Kalau boleh tulis pukul 8 bangun pagi sebelum breakfast makan apa. Perut kosong boleh ambil apa, vitamin apa kan. Malaslah nak bagi contoh detail-detail lagi. Tuan-puan lebih arif tentang produk masing-masing. So pembaca akan hargai maklumat
yang anda kongsikan. Dan pasti akan membuat pembelian ulangan dengan segera. Ingat, ada ingatan kat sini. Produk, ingat semakin lama, semakin lambat ataupun semakin lambat produk semakin lambat produk habis digunakan. Semakin lambat produk semakin lambat produk habis, semakin lama turnover. Apa istilah dia? Semakin lama jarak jualan kita yang seterusnya. Macam tu. Lainlah kalau kita ada buat bisnes konsep langganan kan. Konsep langganan pun saya nak bagi contoh, kalau kopi Aristo kan, kopi Aristo pun kita tak nak kita punya pelanggan tu lambat sangat buat kopi. Kalau boleh setiap hari kita tulis pagi kena brew kopi, tengah hari brew kopi, malam brew kopi lagi. Pastikan dia habislah gunakan kopi dan kita tak nak ada lambatkan kopi lah. Okay. Okey, lagi Cik Su ada share apa lagi tu. Sorry kalau saya ada terlepas komen-komen tuan-puan. Malam ni macam lama jugalah kita live. Dan baru poin yang kedua. B yang seterusnya ialah apa dia? Saya rasa saya nak offkan lah dia punya notification ni. CPRC, pembaca hargai maklumat pasti pembelian ulangan dengan segera. Ingat, yang ni saya nak bold lah. Sebab dia penting kan. Ingat, semakin lambat produk habis, makin lama jarak jualan kita seterusnya. Tak bold lagi. Italic bold. Maksudnya penting lah tu. Malas nak masukkan page lain. Okey, lepas tu kita B yang seterusnya. Kalau ada soalan boleh tanya teruslah, kita sembang-sembangnya malam ni. B yang seterusnya ialah apa tu? Mana Cik Su yang lain-lain ni? Wujud ke tak ni? Tak apa. Kita B yang seterusnya ialah bagaimana, how to. Kalau English kita memang antara copywriting yang paling menarik ataupun headline yang menarik ialah how to. Bagaimana. How to. Ini memang paling menarik dan paling banyak orang search ialah tentang how to. Bagus nyatakan, bagus Cik Su cakap, bagus nyatakan bila nak makan, bila waktu sesuai dan tak sesuai. Betul. Kadang-kadang suplemen tu ada juga yang waktu yang tak sesuai. Serius, sebab especially suplemen macam dia water soluble kan, macam vitamin C, pada waktu bila kita membazir kalau kita makan lebih kan. Nak cerita tentang dia punya teknologi sustain release. Geng-geng Shakri mesti tahulah sustain release kan. Kalau geng Forever tentang absorbent, dia macam mana dia absorb vitamin tu. Okay. Dan kalau tengok dekat sini, kita tengok pula bagaimana how to. Ini paling penting, yang apa yang kita nak tulis, how to bagaimana ni sangat penting lah. Menulis ada banyak soalan. Ada banyak persoalan yang timbul dari prospek. Jika produk kita merupakan produk baru di pasaran dan perlukan guideline tu panduan perlukan
panduan, perlukan panduan untuk menggunakannya. Untuk menggunakannya. Okey. Contohnya, jika anda merupakan ejen produk apa lagi Nak bagi contoh yang macam susah sikit lah. Jika anda merupakan ejen produk kecantikan lah. Biasanya produk kecantikan ni ataupun produk kosmetik lah kot. Saya bagi contoh produk kosmetik. Jika anda merupakan ejen founder atau founder ni ialah pengasas. Tak tulis founder ke? Founder kita campur sikit lah. Cik Su semalam being asli. Lagi hebat dia pencampur tu. Being asli. Being natural. Ejen produk kosmetik yang baru dilancarkan di pasaran. Ia mengandungi bahan yang tidak pernah digunakan sebelum ini. Saya bagi contoh antara bahan yang paling menarik dalam sepanjang kerjaya saya menulis konten dan buat research tentang konten-konten kosmetik yang berkaitan dengan kecantikan ni ialah astaxanthin. Tahun 2012 ke tak silap saya macam tu, dah ada founder yang keluarkan produk yang mengandungi astaxanthin dalam tu. Dan yang mana pada tahun 2012 tu tak ramai lagi yang tahu tentang astaxanthin. Dan even sampai tahun 2017 tak silap saya, 2015, 2016 macam tu, masih banyak lagi orang tak tahu fungsi astaxanthin. Contoh jika anda merupakan founder atau ejen kosmetik yang baru dilancarkan yang tak pernah digunakan sebelum ini, contohnya astaxanthin. Sekarang dah ramai yang tahu tetapi dia tak menyeluruh lagi lah. Kalau tanya pun mesti ada yang tak tahu lagi astaxanthin ni macam mana sebenarnya. Saya sangat suka lah astaxanthin ni sebenarnya. Tuan pun boleh google lah apa maksud astaxanthin tu. Dan kebanyakan konten-konten dekat Facebook pun saya ada banyak dah menulis tentang astaxanthin sebenarnya. Okay, hasil dia bila kita menulis bagaimana pembaca akan lebih literate. Literate tu macam mana Pembaca akan kita panggil inform buyer. Inform buyer ni dalam bahasa Melayu dia apa akan lebih faham. Ni maksudnya kalau kita jual produk baru, kita kena banyak cerita tentang bagaimana, how to, macam mana kita nak pakai produk tu kan, cara penggunaan dia. Pembaca akan lebih faham bagaimana produk tersebut berfungsi. Apa lagi? Jap tengok jalan ni. Siapa tadi tu? Bagus yang tekan bila. Cik Su kata bagus yang tekan bila nak makan, waktu sesuai, tak sesuai. Okey. Cik Nik cakap, Cik Nik tu dah warm up lah tu. Standby untuk malam esok. Cik Nik tengok jalan ni. Jalan ni ada apa malam ni? Pembaca akan lebih faham bagaimana produk tersebut berfungsi dan penulisan anda akan bantu menjawab soalan pakar pelanggan. Biasanya kita akan ceritalah fungsi-fungsi kan, bagaimana produk tu berfungsi. So saya tak ada apa yang nak di-highlightkan bagaimana ni, tak ada apa yang di-highlightkan. So how to, bagaimana, ada banyaklah cara macam mana kan. Biasanya orang buat tutorial, kalau boleh buat video pun bagus juga. Tapi kalau dekat Facebook lebih kepada teks. Okay.
Saya bagi contoh astaxanthin lah ni, saya seronok sangat cerita tentang astaxanthin. Dia banyak info dan actually astaxanthin ni kalau kita tengok, nak cerita juga kan kenapa lobster dia warna merah. Kenapa, macam mana dia dapat pigment warna merah tu. Macam mana flamingo dia warna pink kan. Dia yang warna-warna pinkish tu sebenarnya kalau kita nak nak effect yang pinkish, kulit pinkish tu sebenarnya dan kena tengok bahan yang ada astaxanthin. Macam itulah. Dia bukan mencerahkan, dia mengeluarkan efek blusher. Kita panggil masa tu saya gunakan istilah natural blusher tak silap masa saya menulis konten tentang astaxanthin. Okay, itu adalah V how to. Baru 3 point. Kita ada 10 point yang mana kita akan kongsikan 2 lagi point sebelum kita habislah. 9 suku dah. Memang kita ni janji dicapati lah. Kata nak pukul 9 je tapi dah lebih dah ni. Alright. B yang seterusnya ialah berita. Yang ni memang sangat penting. Semua pun penting sebenarnya tuan-puan. Tetapi yang ni sangat penting. Berita yang mana berita ni sangat mudah lah kita nak dapatkan idea penulisan. Setiap hari ada berita yang menarik untuk ditulis. Tetapi bergantung kepada cara penulisan kita, macam mana kita mengulas tentang berita tersebut ataupun kita sendiri yang jadi tajuk berita tersebut, jadi headline. Hopefully kita tak jadi headline lah, kita hanya mengulas saja berita tersebut. Bagus Cik Su tolong tuliskan nota bagaimana how to. Bagus kalau buat post tentang terutama produk baru. Lain kali tak perlu ulang, betul. Kita tak payah nak ulang-ulang. Bila kita menulis tentang bagaimana dia adalah evergreen. Dia tak macam berita. Contoh berita ni dia tak evergreen. Beza bagaimana dengan berita ni. Berita ni dia bersifat event. Event tu maksudnya dia sementara sahaja dan dia ada pro and cons. Apa-apa penulisan tentang berita, kita tak boleh nak recycle dah. Tak boleh nak bawa ke tahun depan, bulan depan, kita tak boleh nak ulang-ulang sebab dia bersifat event. Kita kena faham apa-apa yang bersifat event adalah temporary dan mungkin satu hari je boleh kekal di kita punya, boleh kekal trending. Yang bagusnya kita tulis, kita ikut trend, apa-apa yang trending, tetapi yang tak bagusnya kita tak boleh nak recycle. Jadi kena ada yang evergreen, ada yang berbentuk bersifat sementara. Okay. So berita. Jadi setiap hari ada berita trending apa dalam bahasa Melayu. Trending di media sosial yang mendapat perhatian warganet ataupun mendapat perhatian netizen. Kita tulis tu warganet lah. Saja nak buat bahasa Melayu. Warganet. Setiap hari ada berita trending di media sosial mendapat perhatian warganet di seluruh Malaysia. Di seluruh negara lah, sila tak situ. Di seluruh negara. Anda boleh mengulas tentang dia kena ada ilmu juga. Ilmu mengulas berita pun perlu ada. Anda boleh mengulas tentang berita tersebut jika dia ada syarat dia, jika relevan. Tapi kena jagalah bahasa kita. Cara kita mengulas tu kena neutral. Jika relevan dengan perniagaan. Okey. Contohnya jika anda merupakan founder atau ejen
Tadi dah produk kosmetik. Kita nak cerita tentang halal Kita tentang ayam lah pula. Sebab tadi saya nampak ayam. Cerita tentang ayam, cerita apa ni, yang ayam goreng tu dia nampak dia pertikaikan lah, ada netizen lah, ada berita yang menunjukkan ada satu kedai ni ramai orang makan dekat situ. Dah lama dah orang makan dekat kedai tu, tetapi macam baru sekarang pertikaikan, baru sekarang ada timbulnya isu halal tu. Jadi contohnya jika anda merupakan ejen, contohnya berita berita halal yang meragukan ke meragui yang meragukan, ya ke? Contohnya berita status halal yang meragukan. Sedang trending. Ini ialah susulan daripada kes yang kartel daging. Kartel daging ke? Macam itulah isu daging tu kan. Kita kebetulan pula kita pengeluar juga daging tempatan yang halal dan memang tu. Jadi contoh berita status halal yang meragukan sedang trending. Anda anda boleh mengulas tentang cara saya makan status halal. Maksudnya kita tulis, kita ulas tu, kita bukan nak mengecam pihak mana-mana. Kita nak bagi panduan. Kita nak mengulas tentang sebenarnya sebelum kita nak nak membeli produk ataupun makanan tu, kita sebenarnya boleh semak status halal dia. Bukan kita tengok orang, tengok ada pelanggan, customer pakai tudung. ini biasa kan. Kita nampak halal ke tak kan, tapi tengok ramai orang pakai tudung makan kat situ, dah boleh makan kat situ. Ada satu kedai Yong Tafu yang sangat famous kan dekat di kawasan Bampiran dekat sini. Dia tengok ramai orang yang pakai tudung kan makan dekat situ. So kita rasa tu halal. Jadi kita kena ada, kita cerita tentang ilmu sikit lah. Kita mengulas tentang berita tu, kita ada selitkan panduan ataupun guideline yang betul. Bukan kita nak menambah-nambah perisa, nak bagi kita punya produk laku, tak. Ini nampak. Kita cuma nak cerita saya makan status halal dengan betul. Secara atas talian. So, kita boleh check sebenarnya secara online. Dan cara dan satu lagi, cara semak berita. Berita betul ataupun tak dekat sebenarnya.my. Yang sahih di laman web www.sebenarnya.my. Kita pun kadang-kadang kita tak pasti berita tu betul ke tak kan. So kita check dulu dekat sebenarnya.my. Betulkan saya kalau saya salah. Jadi kalau tak betul nanti kita boleh edit sebab kita belum publish lagi ebook ni. Okay, hasil membaca akan lebih menghargai kredibiliti kita. Akan lebih menghargai maklumat. So, Cik Su pun ada bagi nota kat situ. Maklumat yang anda kongsikan dari sumber yang sah. Okey. Bacakan lebih menghargai maklumat yang anda kongsikan dari sumber yang sah. Ia
akan membantu menaikkan credibility meningkatkan anda sebagai peniaga. Okay. Kita mengulas berita tu bukan nak condemn ke, bukan nak kecam ramai-ramai. Kita bukan nak join netizen lain tu mengecam, tak. Kita bagi maklumat yang betul lah. Okay. Cik Su cakap bagaimana how to bagus buat post tentang ini, terutama produk baru. Tinggal beri link post saja pada pelanggan baru. Betul-betul. Maksudnya kita akan jadi mudahlah urusan kita. Bila orang tanya, kita bagi link, baca. Dah tulis panjang, baca. Silakan baca. Macam tu lah. Okay, kita dah ada berapa poin ni? Ni yang keempat kan. Lepas berita adalah nombor 4. Kita ada masa, dah 9.30, sejam setengah. Sebab tadi setengah jam merepek kan. Merepek nak edit borang lah kan. So, sejam, memang betul sejam tu 5 poin sahaja boleh. Saya kira-kira kalau 10 minit tak sempat nak explain satu poin pun. So, jadi siapa yang nak dapatkan e-book cantum ni, boleh klik di link yang Cik Su dah tinggalkan di ruangan komen. Dekat situ kita ada borang lah, tuan-puan boleh isi, dan tuan-puan sebenarnya boleh dapat ada link masuk grup Facebook, yang mana dekat dalam grup tu lah kita akan bagi e-book tersebut. E-book ni belum siap lagi. Kami ada alfabet A sampai Z, kita baru B. Baru B. Jadi sesi ni bukan sesi kelas ke apa, kita adalah sesi santai behind the scene, macam mana kami tim Lunaworks menyiapkan e-book. E-book ni nak bagi tuan-puan secara percuma je, supaya tuan-puan tak kering idea nak menulis tentang apa dekat media sosial ni. Jangan risau sebab banyak sangat idea di Lunaworks. Kita memang full of content. Dia jadi macam tagline pula kan, full of content. Yang mana Cik Su sendiri, Cik Su ni memang cikgu saya lah. Saya memang kagum macam mana beliau ada supply idea supply. Yang mana kadang-kadang time tu jugalah dia macam banyak sangat idea yang keluar kan. Dia macam library lah kan. So pada hari Ahad ni kita ada kelas macam mana kita nak susun konten ni. Ada banyak sangat poin yang kita nak tulis, tetapi kita macam mana kita nak susun pula setiap hari ni. Sekurang-kurangnya 5 hari kita nak nulis. Macam mana pula tu? Macam banyak kan. Tetapi hari Ahad ni kelas berbayar lah. Kelas berbayar yang mana tuan-puan akan dapat template ni. Saya kongsikan lah. Yang seterusnya yang ada lagi 6 poin, saya Cik Su bagi 5 poin semalam, saya bagi 4 poin je. Lagi 6 poin untuk ada boleh tengok di full e-book. Tapi saya nak cerita hari Ahad ni tuan-puan akan gunakan semua poin yang kita kongsikan dekat sini. Jadi memang terlalu banyak. Macam mana nak susun pula konten-konten ni? So cara nak susun konten, kita ada planner, content planner. Kita ada template yang mana saya tunjukkanlah template ni semalam Cik Su tunjuk juga, dan kalau ikutkan saya tak siap pun lagi edit planner ni. Okey, saya nak tunjuk planner. Tuan-puan akan dapat planner yang ni. Yang ni. Hari Ahad ni tuan-puan akan belajar macam mana tuan-puan boleh konsisten menulis mengikut mesej. Macam tadi, macam e-book ni ada banyak kan, A sampai Z. Tapi dekat sini kita akan belajar macam mana hari Ahad ni dia ada kelas, link Cik Su dah ada tinggalkan link dekat ruangan komen tu. Hari Ahad ni kita ada kelas yang mana kalaulah kelas ni tuan-puan tak hadir dan satu hari nanti tuan-puan nak hire agensi untuk menulis konten, tuan-puan sebenarnya perlu melaburkan lagi banyak wang. Kata contoh, untuk consultancy 1 jam sahaja dia punya rate dia lebih kurang 300 ke 500 ringgit sejam. Yang mana actually sesi konsultansi tu tuan-puan boleh skip. Tuan-puan dah boleh beritahu kepada agensi yang tuan-puan nak hire tu, tuan-puan nak konten dan macam mana. Tuan-puan boleh bagi tahu dia kempen yang macam mana tuan-puan nak, dan apa dia
siapa hero, apa dia hero ni. Dalam kelas lah kita akan ceritakan. Dalam e-book tak ada kita ceritakan. E-book tu menulis je. Tetapi kelas Ahad ni kita ajar macam mana cara nak susun penulisan tu. Okay. So hari Ahad ni boleh nampak ke? Kecil sangat okay. View. Nak zoom. Okay. Kita zoom sikit lah. Macam mana sebenarnya nak kena off lah notification ni kan. Macam mana kita nak susun konten. Banyak sangat kita tengok tadi konten yang kita buat tu terlalu banyak sampaikan pembaca ataupun follower tak dapat agak apa yang kita nak tulis. Tetapi bila kita ada template ni akan membantu kita macam mana nak susun audience. Kita nak menulis tu berdasarkan audience. Lepas tu implementation date, bila kita nak buat. Lepas tu value ni apa? Maksudnya nilai jenama kita. Biasanya bila kita menulis sesuatu kita nak ulang-ulang value yang sama supaya orang faham. Kalau kita orang tengok kita punya produk ni, kata contoh Luna Works, ingat Luna Works, ingat content. Dekat Luna Works ni lah kalau nak tahu tentang konten ke pergi dekat Luna Works. Kalau kering idea pergi dekat Luna Works. Macam tu value yang kita nak ulang-ulang banyak kali. Dan daripada bulan Januari sampai Disember kita nak ulang-ulang benda yang sama. Jadi bila kita dah masukkan di bahagian value di bahagian dashboard ni, dia akan automatic terus buat copywriting. Saya skip je terus ni. Dia ada banyak lagi banyak lagi tab dekat sini. So bila kita key in je dekat dashboard, kita akan automatic dapat copywriting dekat sini. Saya rasa saya kena kecilkan sikit. Okay. Bila kita dah masukkan key in je value tadi, automatic dia akan pergi kepada bulanan pula. Daripada bulanan tu dia ada pecahan harian pula, ikut tarikh. Lepas tu benda ni semua kita dah sediakan secara automatik. Just key in sahaja. Nanti tiba-tiba macam Cik Su buat, Cik Su seorang magician. Dia selain daripada dia mengajar konten, jadi trainer, dia adalah seorang magician sebenarnya. Dia ajar kita macam mana nak buat magic konten ni. Key in je dekat dekat dashboard tu. Lepas tu dah siap konten kita setahun 365 hari. Jadi dekat sini kita ada dah siap-siap dah holiday tu bila tarikh dia. Lepas tu automatic pula masuk ke dalam jadual dia bulan Mac, bulan April. Nampak macam susah kan, tetapi dengan ilmu magic ilmu magic yang Cik Su nak kongsikan pada hari Ahad ni, kita boleh susun kita punya konten tu selama setahun. Okay. So dekat situ Cik Su ada lagi tambah. Untuk berita, kalau boleh ambil yang related dengan bisnes kita. Tapi kalau ada something yang trending macam COVID-19 status, boleh je share walaupun page kita bukan tentang COVID. COVID-19 dia relevant kepada semua orang. Dia walaupun apa pun bisnes kita memang sangat relevant untuk kita kongsikan tentang COVID-19. Dan dia akan jadi trending untuk jangka waktu yang lama jugalah. Okay, untuk kelas Ahad ni kita akan belajar macam mana kita nak susun konten yang kita dah menulis tu, idea-idea kita kepada bulanan. Yang ni contoh, ni kosong lagi lah. Nanti kita akan buat contoh yang dah penuh. Yang ni belum lagi, saya kena update dia punya tarikh. So behind the scene kalau ikutkan saya nak tunjuk edit lah macam mana. Tapi mungkin tak sesuai, kita tak cover sewaktu sesi behind the scene ni. Yang ni memang sangat private lah, privacy sikit lah. Sebab apa, hanya peserta kelas sahaja yang akan dapat dia punya template ni. Okay. So dekat sini kita ada measurement. Lepas kita menulis tu sebenarnya kita kena analisa pula. Berapa orang reach, berapa ramai orang like, comment, share. Kan, berapa pula nombor telefon kita dapat. Lepas tu engagement macam biasalah, engagement. Lepas tu kuantiti dia semua kena ada. Maksudnya kita panggil measurement kan, performance monitoring.
Maksudnya selepas kita menulis, kita perlu ada analisa macam mana prestasi penulisan kita tu. Bukan kita macam bagi saja dan kita tak tengok dia punya prestasi, tak. Dia ada teknik dia lah, ada strategi dia. So message ni, apa message yang kita nak sampaikan. Lepas tu warna tema, dia sebenarnya masa kita buat poster, kalau tengok dekat Luna Works ada banyak gunakan warna hitam dengan kuning kan. Tu ialah warna tema lah. Warna tema semasa promo tu warna apa. Lepas tu launching tu macam mana, ada booth ke, lepas tu ada kontes ke, ada giveaway ke, yang tu memang semua kita akan guide lah macam mana tuan-puan nak masukkan ke dalam posting secara harian dan bulanan. Yang ni tak siap lagi, maksudnya ini template kosong. Kalau dah penuh tu dekat dashboard tu, tuan-puan masukkan dalam dashboard, lepas tu dekat copywriting tu akan auto lah keluar macam ni. Lepas tu dia ada apa dia tentang konsistensi, emosi, ada banyak sangat kita nak belajar hari Ahad ni. So siapa yang belum daftar lagi boleh tekan je butang di link yang disediakan di ruangan komen. Cik sudah pinkan komen dekat situ. So yuran dia adalah RM100, which is sebenarnya sangat murah jika dibandingkan dengan kos konsultansi. Biasanya konsultansi kita guide macam mana nak buat konten, macam Luna Works pun kita ada sediakan konsultansi, ada coaching macam mana tuan-puan nak buat, nak isi mengikut perniagaan masing-masing. So kita akan fokus buatkan untuk bisnes tuan-puan lah. Nilai harga sejam coaching ialah RM500. Jadi sebab tu kelas Ahad ni sangat-sangat sangat murah lah, RM100 untuk 3 jam belajar, berbanding dengan konsultansi secara personal kita bermula daripada RM500. Kalau tuan-puan nak lagi banyak waktu, 6 jam ataupun 12 sesi, lagi murah. So nanti kita akan publish juga kita package konsultansi, package coaching, konten yang Luna Works buat. Tetapi yang penting datang je dulu, join je dulu kelas hari Ahad ni supaya tuan-puan jimat banyak sangat banyak wang lah, banyak wang yang tuan-puan boleh jimat. Sebab apa? Kita belajar dulu macam mana nak buat semua benda ni lah, template ni. Dan kalau tuan-puan nak hire agensi dekat luar, template ni memang sangat boleh digunakan, dan banyaklah bajet yang boleh dijimatkan. Okay. So itu sahaja untuk malam ni. Saya sempat nak share macam mana saya buat e-book ni. Ada 4 poin sampai berita lah. Saya nak cerita sikit lah tentang bahan-bahan. Yang ni, bahan ni, walaupun saya tak cerita tentang bahan-bahan ni, tak tunjuk macam mana slide nak buat, tetapi nak cerita tentang bahan-bahan ni sebenarnya tuan-puan boleh menulis tentang, especially kalau tuan-puan ada menjual makanan lah kan, produk-produk makanan. So tuan-puan boleh ceritakan apa bahan-bahan yang ada di dalam makanan tersebut. Dan juga kalau bahan-bahan atau ingredient, suplemen pun boleh cerita dia punya isi kandungan. Dan juga bahan-bahan nak buat especially homemade ataupun yang DIY lah dekat rumah kan. Lepas tu bakat. Bakat ni ada banyak sangat bakat yang tuan-tuan boleh kongsikan. Kalau bakat menyanyi ke, bakat apa-apa pun tak kisah. Janji mungkin tuan-tuan boleh mengulas tentang bakat yang team tuan-tuan ada. Okay. Lepas tu yang nombor 7, kita bagi tahu je terus kali ni. Tapi dia punya penulisan ataupun e-book dia akan kita bagi kemudian lah. Tuan-puan isikan je. Selagi ada link yang kita tinggalkan dekat ruangan komen tu, tuan-puan tekan lah. Yang mana kena bayar lah kan. Yang free juga. Okay. Berbaloi. Nombor 7 ialah berbaloi. Saya besarkan sikit lah ni. Dekat format. Berbaloi ni maksudnya kita kena ceritakan kenapa produk kita berbaloi untuk dibeli. Jadi dari segi dari segi harga apa semua tu kita akan ceritakanlah kenapa kita punya produk tu berbaloi untuk dibeli. Dari segi sudut wang ringgit, dari segi sudut masa, menjimatkan masa, macam mana dikatakan berbaloi membeli produk kita.
Dan seterusnya ialah belajar. Belajar seperti yang Luna Works buat sekarang, yang kita buat sekarang ni, walaupun kita behind the scene, kita tetap lagi memberi ruang untuk followers, tuan-puan belajar pada waktu malam dengan percuma. Bukan saja kita ada kelas berbayar, tetapi ada banyak juga ilmu percuma yang kita kongsikan. Ni especially dekat founder memang kena bagi banyak kelas lah supaya ejen-ejen boleh belajar. Okay, dan beramal. Especially beramal ni, laju pula kan. Beramal ni, contoh pada waktu banjir lah kan. Banjir yang melanda negara, especially di Johor dan di Pahang. Kita boleh mengambil ruang untuk kita mengumpul dana, untuk kita mengumpulkan bantuan, menghulurkan bantuan yang menunjukkan kita prihatin dan kita ambil tahu tentang bencana yang berlaku di sekitar kita. So ini adalah antara konten-konten idea menulis yang sangat baiklah. Dan baru-baru ni, baru semalam kot saya tengok ada satu poster tentang jadual solat ke ataupun jadual jadual ibadat lah, yang apa yang kita buat boleh buat daripada celik mata sampai kita tidur semula kan. So dia ada jadual zikir waktu solat kita, lepas solat tu nak buat apa semua kan. Yang tu agak trending dah. Alhamdulillah lah. InsyaAllah pahala bagi penulis lah yang berkongsikan ilmu tentang macam mana kita boleh beramal. Okay. Dan seterusnya ialah bangkit. Ini memang topik yang sangat apa orang kata, sangat trending lah, dan dia evergreen. Especially time PKP ni kan, ramai orang kembali bangkit. Dia dah buat decision dia tak nak terus menerus duduk dalam keadaan kemurungan dan dia perlu bangkit. Apa pun berlaku, apa keadaan sekalipun dia kena bangkit, dan tidak ada pilihan untuk dia berputus asa. So jadi e-book percuma ini akan diberikan kepada semua followers yang dah masukkan nama dan maklumat yang Cik Su pinkan di ruangan komen. Dan walaupun tak kisah bila tuan-puan menonton sesi live ni, tetap kita akan bagi juga ruang untuk untuk download e-book ni. Cumanya e-book ni akan disiapkan secara berperingkat dan kita baru saja berkongsi tentang huruf B. Apa yang kita nak update tentang B. Okey, dekat situ Luna Works ni Cik Su atau Cik Liz cakap perkongsian cerita di media sosial akan membuatkan prospek dan pelanggan rasa berbaloi dia membeli. Thanks Cik E. Okey, terima kasih Cik Su. Terima kasih juga Cik Liz. Terima kasih Cik Ni. Terima kasih juga semua yang dah masuk malam ni. Anda memang terbaik lah kan, memberikan komen, dah share dah video ni. Dan semoga sesi kita ni memberikan input lagi lah, walaupun tak banyak, kita ada belajar juga malam ni. Okey, itu sahaja. Jangan lupa dapatkan e-book tersebut. Jangan lupa isikan borang lah supaya kita boleh beritahu bila e-book dah siap apa semua kan. Okey, saya rasa itu sahaja kali ni. Terima kasih Cik Su, terima kasih pada semua yang join malam ni. InsyaAllah malam esok Cik Nik akan mengambil alih. Go Cik Nik. Alright, okay. Bye. Assalamualaikum.